Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakimi bin Azhar, bernombor pelajar 2022-470-506. Baiklah, hari ini kumpulan saya akan membentangkan tajuk dualism. Definisi dualism menurut Kamus Dewan adalah teori berasaskan dua prinsip yang saling bertentangan. Sebagai contohnya, antara kebaikan dan kejahatan, terang dan gelap, serta roh dan jasad. Sifat ini wujud apabila terdapat dua sifat yang ketara perbezaannya yang juga meliputi pandangan hidup tentang alam serta nilai-nilai yang membentuk budaya dan peradaban. Jika dilihat daripada budaya negara Cina, mereka juga mengamalkan dualism yang menggunakan konsep yin dan yang. Pelbagai bidang lain juga dapat dikaitkan, antaranya seperti bidang agama, metafizik dan juga bidang falsafah. Dualism boleh dikaitkan dalam pemikiran, ilmu, sikap dan juga amalan. Perumpamaan dalam ilmu adalah terdapat satu sisi ilmu tradisi yang dipelajari dengan tasawur yang Islami. Manakala di sisi pandangan yang lain, ilmu liberal dan ilmu sekular yang dipelajari. Pandangan ini semestinya tidak selari dengan pandangan ilmu tradisi. Pengakhirannya, ia menyebabkan manusia memiliki dua pandangan ilmu yang tidak sama antara satu sama lain. Ketidaksamaan ini menyebabkan pemikiran dan amalan dikaburi oleh perkara yang bertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sufian Amin bin Muhammad Saidin dan sekarang saya akan membentangkan mengenai latar belakang ideologi dualism. Menurut tamadun barat, dualism ini diperkenalkan oleh ahli falsafah yang diberi nama René Descartes. Beliau merupakan seorang ahli matematik, ahli sains dan juga seorang ahli falsafah. Beliau merupakan tokoh utama dalam aliran pemikiran rasional di Eropah kerana sumbangan beliau terhadap bidang falsafah dan juga bidang saintifik di dunia barat. Beliau juga turut digelar pengasas falsafah moden dan bapa matematik moden. Ideologi beliau mengenai sifat dualism minda dan jasad yang diberi nama dualism Cartesian. Beliau berpendapat bahawa manusia ini terdiri daripada dua entiti yang berbeza, iaitu jiwa dan tubuh badan. Beliau juga berpendapat yang tubuh badan ini akan bertindak balas mengikut arahan daripada akal fikiran, manakala akal fikiran akan meragui akan kewujudan dunia luar. Oleh itu, tubuh badan akan akan bertindak balas untuk membuktikan kebenaran dunia luar itu. Sebagai contoh, keraguan terhadap panasnya api. Sebelum kulit kita bersentuh dengan api tersebut, fikiran kita akan meragui adakah api tersebut panas ataupun tidak. Dan apabila kulit kita bersentuh atau bertindak balas dengan api tersebut, maka terbuktilah bahawa api itu bersifat wujud dan panas. Melalui pemikiran ini juga, Descartes dapat mengetahui bahawa akan wujudnya Tuhan. Hal ini kerana beliau meragui akan ketidakkesempurnaan dirinya, kerana dia seorang manusia yang tidak lari dari membuat kesilapan. Lalu beliau meragui siapakah yang sempurna, manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Dan berdasarkan keraguan ini, beliau memberi rasional yang bahawa hanya Tuhan yang mencipta dan mengatur dunia ini adalah yang sempurna. René Descartes juga turut mengeluarkan beberapa karya falsafah yang sehingga kini masih lagi digunakan, iaitu Discourse on the Method dan Meditation of the First Philosophy. Karya-karya beliau ini membincangkan tentang metod pemikiran, iaitu Cartesian Dot atau Cogito Descartes. Metod ini adalah satu keraguan
untuk membuktikan suatu kebenaran. Melalui metod pemikiran ini, beliau berjaya menemui asas kepada falsafah beliau sendiri, iaitu cogito ergo sum, yang bermaksud aku berfikir maka aku ada. Selain itu, karya beliau juga menjelaskan mengenai prinsip perungkaian masalah yang digunakan oleh beliau, prinsip asasi kepada ideologi beliau. Topik yang seterusnya ialah mengenai perbezaan ideologi dualisme Islam dan Barat. Saya akan menerangkan mengenai topik dualisme Islam. Menurut sejarah, dualisme telah wujud sejak zaman kebangkitan Islam lagi, di mana munculnya dua pihak yang berbeza kecenderungan dalam memahami agama. Pihak pertama ialah pihak rasionalis atau dikenali sebagai ahlu ar-ra'i. Mereka menggunakan akal fikiran dan ijtihad, manakala pihak kedua ialah pihak tradisionalis atau dikenali sebagai ahlu al-hadis. Mereka berpegang teguh kepada wahyu semata-mata. Jadi apakah puncanya? Puncanya adalah disebabkan oleh yang pertama, perbezaan kefahaman dan tafsiran mengenai ayat suci Al-Quran dan hadis. Yang kedua disebabkan oleh pengaruh sosiopolitik semasa, dan yang ketiga adalah disebabkan oleh kemunculan kebudayaan serta pemikiran yang asing. Jadi apakah kesannya? Kesannya ia telah melahirkan pelbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam. Terdapat perkara positif dan juga negatif daripada kesan ini. Perkara positif ialah ia telah menimbul pelbagai idea serta tafsiran dan penjelasan baru mengenai isu-isu agama dan telah membuka ruang ke arah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkara negatifnya ialah menyebabkan perbalahan dan perpecahan umat Islam disebabkan oleh penganut yang terlalu taksub kepada mazhab dan pemikirannya telah bercanggah. Meskipun begitu, konsep dualisme tersebut terbatas kepada aspek epistemologi sahaja. Epistemologi adalah satu cabang falsafah yang membincangkan pengetahuan dan bagaimana ia diperolehi. Epistemologi Islam terdiri daripada sumber nakliyah iaitu wahyu, tetapi tidak juga mengabaikan aspek-aspek akliyah yang sedia mengikuti perkembangan akal fikiran manusia. Okey, seterusnya saya akan membicarakan tentang dualisme barat pula. Dualisme barat bermula dari dualisme Cartesian, iaitu dualisme yang difahami oleh barat terbahagi kepada dua arah. Arah yang pertama adalah arah jasad dan arah yang kedua arah fikiran. Apa itu arah jasad? Arah jasad ialah jirim mutlak ataupun materialism, manakala arah fikiran pula ialah fikiran mutlak dan fikiran idealism. Dalam fahaman barat, dualisme ini wujud dari semua aspek, tidak seperti Islam yang hanya terbatas kepada epistemologi sahaja. Yang pertama, dualisme dalam aspek falsafah adalah untuk menganalisa proses ilmu pengetahuan, iaitu epistemologi. Yang kedua, kemudian dualisme dalam agama, iaitu teologi, menunjuk kepada kepercayaan wujudnya dua kuasa atau Tuhan yang saling bertentangan. Ia juga merujuk kepada pertentangan di antara benda dan ruh, jasad dan fikiran, baik dan jahat, serta dunia serta rohani. Dan yang terakhir ialah dalam metafizik pula bertujuan untuk menerangkan semua hakikat atau aspek berhubung dengannya. Dualisme barat telah mempengaruhi serta menentukan nilai-nilai yang bersifat dualistik. Contohnya ilmu kemodenan dan ilmu agama. Sejarah kemunculan dikotomi ilmu bermula dengan penentangan ahli sains. Ahli sains yang menggunakan pendekatan secara rasional terhadap gereja yang menginstitusikan ajaran dan doktrin agama Kristian sebagai penentu kebenaran sains. Demi kewibawaan gereja, penemuan saintifik yang bercanggah dengan mana-mana doktrinnya harus dibuang. Sepanjang sejarah barat, ramai ahli sains yang mempertahankan kedudukan saintifik mereka sehingga mereka dikhianati oleh gereja. Okay. Untuk sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang difahami terhad kepada bentuk rasionalisme sahaja dan sama sekali menolak sumber agama iaitu daripada wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Ahmad Yani dan pada kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang dualisme dalam pendidikan. Mula-mula masuk pendidikan. Pendidikan juga membawa masuk dari segi bahasa iaitu proses belajar dan mengajar, pengalaman menerima ajaran, latihan, didikan, bentuk kaedah perihal mendidik dalam pelajaran, latihan dan didikan, dan maksud ini terdapat dalam Kamus Bahasa Melayu 1997. Dari segi barat pula,
pendidikan membawa maksud segala proses memajukan sikap serta nilai baik yang menjadi amalan dalam sesebuah masyarakat kepada setiap individu yang hidup dalam kelompok tersebut. Dari segi humanis, pendidikan membawa maksud sesuatu proses mental, emosi dan perkembangan moral yang membantu manusia untuk melihat perbezaan, perundangan dan hubungan kait berbagai-bagai pandangan di antara satu sama lain. Dan yang terakhir, dari segi Islam, iaitu Al-Tarbiyah, yang perkataan pokoknya berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud Tuhan dan yang mendidik alam. Okay, kita masuk dalam dualisme dalam pendidikan. Okay, menurut seorang tokoh yang bernama Abdul Halim Ramli, dualisme dalam pendidikan akan menyebabkan dua sistem, iaitu sistem secara tradisional Islam dan juga sistem secara pendidikan moden. Pendidikan secara tradisional Islam hanya menitik beratkan ilmu-ilmu seperti ilmu keagamaan dan menolak tepi ilmu-ilmu seperti ilmu moden, manakala sistem pendidikan secara moden pula mementingkan ilmu-ilmu seperti ilmu moden seperti ilmu teknologi, ilmu sains dan ilmu matematik dan menolak tepi ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu agama Islam. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak, dualisme dalam pendidikan juga akan mencetuskan masalah dalam masyarakat Islam di seluruh negara. Ini kerana masyarakat Islam telah mewujudkan dualisme di antara ilmu nakliah iaitu ilmu seperti ilmu-ilmu wahyu dan juga ilmu-ilmu akliah iaitu ilmu-ilmu sains. Dan seterusnya, menurut seorang tokoh iaitu Tuan Guru Nik Aziz Nikpah dalam program pendidikan pintar cerdas, program-program pendidikan barat yang dimajukan tidak sesuai untuk masyarakat negara kita kerana program-program berikut telah mengamalkan dualisme iaitu memisahkan antara ilmu keduniaan dan juga ilmu-ilmu keagamaan. Jadi seterusnya itu kesan-kesan dualisme dalam pendidikan. Yang pertama sekali akan menyebabkan kebekuan ilmu. Seorang murid itu tidak dapat menyabitkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang dipelajarinya seperti ilmu sains dan ilmu matematik. Sebagai contoh, proses kejadian manusia. Ilmu ini diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran iaitu surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Seorang murid tidak dapat menyabitkan ilmu ini dengan ilmu sains yang dipelajarinya di dalam kelas. Yang kedua, akan membuatkan seseorang guru hanya mementingkan ilmu dari satu sudut sahaja. Guru-guru akan hanya fokus dalam satu aspek ilmu sahaja. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar subjek-subjek umum akan lebih cenderung dan mengajar anak muridnya seperti ilmu sains dan matematik, manakala guru-guru agama akan lebih fokus untuk mengajar anak muridnya subjek-subjek agama Islam. Dan yang terakhir akan melemahkan jati diri remaja. Hal ini kerana remaja kini memandang remeh mengenai perkara-perkara yang sejati dalam Islam dan memandangnya dengan sebelah mata saja. Sebagai contoh, remaja kini lebih banyak memuat naikkan gambar di media sosial seperti gambar yang dapat menaikkan syahwat dan tidak menutup aurat, dan mereka membuat perkara seperti ini tanpa memikirkan kesan-kesan buruk yang akan terjadi terhadap diri mereka kelak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Abdul Hakim bin Abdul Rahim. Saya merupakan pembentang yang seterusnya yang akan membicarakan kesan-kesan dualisme dalam sistem pendidikan negara. Apa yang kita tahu dari konsep dualisme itu sendiri ialah satu konsep yang saling bertentangan antara satu sama lain. Apakah yang akan berlaku sekiranya konsep dualisme ini diterapkan dalam sistem pendidikan negara kita? Yang pertama, ia akan menyebabkan wujudnya sifat mementingkan diri sendiri dan tidak bekerjasama dalam masyarakat. Sebagai contoh, apabila seorang yang telah ditugaskan untuk mentadbir sistem pendidikan negara kita namun hanya berpegang kepada kepada konsep ilmu kemodenan semata-mata, segala ilmu yang berkaitan dengan keagamaan akan ditolak. Maka wujudlah dua aliran sarjana falsafah. Yang pertama, sarjana falsafah yang hanya berteraskan konsep kemodenan sahaja, dan yang kedua ialah
lahirnya sarjana falsafah yang hanya bijak dalam ilmu keagamaan semata-mata. Kesan yang kedua, dualisme ialah akan menyebabkan berlakunya pembekuan ilmu. Apa yang dimaksudkan dengan pembekuan ilmu ialah sebagai contoh, ramai pelajar dan guru-guru tidak boleh mengaitkan atau menyabitkan ilmu sains dengan ciptaan Allah. Perkara ini sebenarnya tidak baik untuk masyarakat Islam kerana ia boleh menyebabkan kurangnya keimanan seseorang itu kepada Allah. Yang ketiga ialah kesan dualisme ialah akan menyebabkan jati diri kepada remaja menjadi lemah. Sistem pendidikan dualisme ini membawa kemudaratan kepada pembinaan jati diri remaja kini. Sebagai contoh, hiburan yang berleluasa pada zaman kini dengan tidak mengambil berat hal-hal sensitif terhadap isu-isu berkaitan dengan agama Islam. Di media sosial, remaja kini lebih banyak mendedahkan pemakaian yang tidak menutup aurat dan tidak sopan, dan lebih teruk lagi seperti pemakaian yang ketat dan dapat mencetuskan syahwat kepada sesiapa saja yang memandangnya. Yang terakhir, kesan dualisme kepada pendidikan negara ialah ia juga mampu menyebabkan tiada kesatuan ummah dalam masyarakat. Apabila tersebarnya pemikiran barat dalam majoriti masyarakat, ini akan melemahkan masyarakat Islam. Sebagai contoh, terdapat beberapa kurikulum yang telah ditukarkan kepada kurikulum lain. Maksudnya di sini kurikulum agama seperti kelas agama yang dikenali sebagai kelas Fardu Ain telah digantikan dengan kurikulum yang bersifatkan ilmu keduniaan semata-mata. Ada juga yang menegaskan bahawa pelajaran yang berteraskan keagamaan tidak akan membawa kerjaya pada masa hadapan. Ni Aziz Nekpa di dalam bukunya Program Pendidikan Pintar Cerdas Teori dan Praktik pada tahun 1990 pernah berkata bahawa pengajian yang berteraskan barat tidak sesuai untuk diterapkan dalam sistem pendidikan negara kita kerana ia akan memisahkan ilmu keagamaan dan keduniaan. Sesuatu perkara yang bersifat dualisme akan memberi impak yang baik namun sangat buruk kesannya kepada masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Sebahagian besar tokoh pemikir Islam juga telah banyak menyumbang ke arah kemodenan melalui ilmu keduniaan, namun ia sentiasa berpegang kepada prinsip ilmu keagamaan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk cabaran yang dihadapi daripada pengaruh dualisme dalam pendidikan. Yang pertama ialah sistem pendidikan sendiri yang bercorak dualisme. Dualisme dalam pendidikan membawa kepada wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. Wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza ini, iaitu sistem pendidikan tradisional Islam, lebih menempuhkan perhatiannya terhadap ilmu-ilmu keagamaan semata-mata dengan mengabaikan ilmu-ilmu moden. Manakala sistem pendidikan yang moden hanya menitik beratkan ilmu-ilmu moden dengan mengabaikan ilmu-ilmu keagamaan, iaitu ilmu yang mementingkan daya intelek dalam akademik sahaja. Masalah masyarakat Islam rata-rata bukanlah sahaja di Malaysia, ialah kita telah mewujudkan dualisme di antara ilmu wahyu atau nakliyah dengan ilmu akliyah ataupun sains. Program pendidikan yang dimajukan di barat tidak sesuai untuk masyarakat negara ini kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualisme dan sekularisme yang memisahkan ilmu keduniaan dan ilmu agama. Dalam sudut pendidikan Islam, agama mestilah diterapkan dalam segenap aspek ilmu, kehidupan sosial dan seharian masyarakat. Ini bermaksud agama Islam adalah agama yang bersifat syumuliah, iaitu menyeluruh. Oleh itu, kita hendaklah menerapkan seluruh peribadi kehidupan kita dengan Islam. Dengan terjadinya perkara ini, maka akan lahirlah individu yang berperibadi mulia dari segi moral, tabiat dan juga adab. Individu Muslim juga mengutamakan pendidikan Islam dalam pendidikan seharian untuk dipelajari dan juga perlu diterapkan segala ilmu termasuklah ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah.
Yang kedua ialah membina sebuah keluarga yang unggul. Konsep dualisme turut mempengaruhi pembangunan moral, agama dan kerohanian sesebuah institusi kekeluargaan. Sebagai contoh, ibu bapa yang kurang pengetahuan ilmu agama ataupun yang lemah ilmu agama akibat daripada pengaruh isu dualisme dalam pendidikan daripada zaman persekolahan tidak mampu memberikan didikan agama yang sempurna dan menyeluruh kepada anak-anak mereka. Anak-anak ini diibaratkan seperti kain putih. Ibu bapa lah yang perlu mencorakkan anak-anak dengan baik, berlandaskan konsep pendidikan Islam yang betul. Seterusnya, ketiadaan suri teladan yang bersifat Islamik juga akan mengakibatkan ikatan kekeluargaan menjadi lemah sesama ahli keluarga. Oleh yang demikian, ilmu didikan Islam sangatlah penting untuk diterapkan dalam diri individu yang melahirkan sesebuah keluarga yang bersifat sakinah, iaitu ketenangan, mawaddah iaitu cinta, dan juga ar-rahmah iaitu kasih sayang. Dan yang terakhir sekali ialah era globalisasi moden. Cabaran ini menyebabkan umat Islam mudah terpengaruh dan terjebak dengan ideologi, gaya hidup serta nilai-nilai daripada Barat. Pengaruh idea Barat ini berlaku dalam setiap kalangan masyarakat, terutamanya generasi muda-mudi. Media massa merupakan salah satu faktor utama yang memberi kesan dan pengaruh kepada masyarakat. Ini kerana media massa mampu memberi transformasi dan pengaruh yang besar kepada pemikiran individu, terutamanya individu Muslim. Tidak dinafikan bahawa banyak kebaikan yang kita dapat daripada media massa. Banyak juga manfaat yang diperoleh kepada individu, masyarakat serta negara kerana maklumat dapat diakses dengan mudah sekali. Tapi jika kita tidak menggunakan media massa dengan sebaiknya, serta kita juga kurang ilmu agama dalam membezakan yang mana baik dan yang mana buruk, mana yang melandaskan Islam ataupun tidak, ia mampu memberikan impak negatif serta memberikan kemudaratan kepada kita. Akibatnya, seseorang itu akan mudah terpengaruh dengan ideologi dan pemikiran serta fahaman yang liberal daripada Barat. Oleh itu, ilmu agama sangatlah penting dalam menitik beratkan fahaman ini supaya kita dapat membina benteng agar kita tidak terjerumus dalam kancah-kancah dan pengaruh Barat ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Badrul Amin bin Amran. Saya akan present pasal solusi ideologi dualisme. So, dualisme dalam pendidikan bukanlah sesuatu masalah yang boleh dipandang sebelah mata dan dibiarkan begitu sahaja. Ini kerana kesan buruknya melebihi kesan baik yang dibawakan kepada masyarakat kita. Oleh kerana isu ini di dalam konteks pendidikan, antara cara bagi mengatasi masalah ini juga boleh dipusatkan dalam aspek-aspek pendidikan juga seperti pembentukan atau perapian semula sistem pendidikan yang telah sedia ada dan juga integrasi Islam dalam sistem pendidikan buat anak muda. Selain itu juga pendekatan pendidikan informal juga boleh dilakukan seperti melalui penghidupan bi'ah solehah dalam. So, solusinya yang pertama ialah pendidikan bersepadu. Langkah pertama yang boleh dilakukan bagi pihak kerajaan, khususnya Kementerian Berkaitan Pelajaran, Pendidikan dan Akademik seperti Kementerian Kepelajaran Malaysia iaitu KPM, ialah melalui penerapan sistem pendidikan yang baru iaitu pendidikan bersepadu. Isunya masalah dualisme dalam pendidikan ini telah menyebabkan perpisahan di antara bidang pengetahuan agama dengan bidang pengetahuan duniawi seperti ilmu matematik, sains dan lain-lain. Ini secara tidak langsung boleh menyebabkan kepentingan ilmu keagamaan dibelakangkan sekaligus membantukan lagi penerapan ilmu agama dengan kehidupan seharian dalam diri individu. Oleh itu, pendidikan bertaraf pendidikan sepadu perlu diwujudkan bagi mengembalikan dan menyelarikan kepentingan ilmu-ilmu kerohanian. Kita tidak mahu akan pendidikan yang hanya mengisi otak dengan bahan-bahan mentah semata-mata. Tetapi ilmu yang dipelajari itu hendaklah bersepadu dengan nilai-nilai akhlak, agama dan kehidupan. Seterusnya ialah pewujudan bi'ah solehah. Untuk mencapai suasana bi'ah solehah ini, semestinya mustahil untuk kita mengubah komuniti begitu saja. Jadi langkah yang paling utama bagi mencapai misi ini ialah dengan pertama-tama sekali ialah menerapkan bi'ah solehah di dalam kelompok keluarga sendiri. Nasihat dan amalan dalam keluarga apabila sudah menjadi norma kepada semakin banyak keluarga akan akhirnya membentuk sebuah komuniti bi'ah solehah pada skala yang lebih besar. Tuntasnya, pengaruh-pengaruh rakan sebaya seperti di sekolah juga akan lebih berat ke arah kebaikan berbanding ke arah kemungkaran kerana anak-anak muda juga telah pun terlatih dengan nilai-nilai yang betul. Itu sahaja, saya akan bagi kepada next presenter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidi bin Khairuddin.
Saya akan membentangkan filem yang berteraskan dualisme. Filem yang telah dipilih ialah Munafik 2. Filem seram Malaysia 2018 iaitu Munafik 2 telah ditulis dan diarahkan oleh Syamsul Yusof. Seorang ibu tunggal bernama Sakinah diselamatkan daripada kejahatan Abu Jah dalam Munafik 2 oleh Ustaz Adam, iaitu Syamsul Yusof, yang memerangi kumpulan ajaran sesat yang diketuai oleh Abu Jah iaitu Nasir Bilahan. Sakinah dilakonkan oleh Maya Karin. Abu Jah telah memanipulasi orang ramai dengan fahaman yang salah yang bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Abu Jah adalah pemimpin ajaran sesat dan munafik yang mempengaruhi masyarakat kampung. Abu Jah diguruni oleh setiap penduduk kampung dan mempunyai pengikut yang kuat. Orang kampung yang ingkar dengan ajarannya akan dibakar hidup-hidup dan dibunuh. Sesiapa sahaja yang menentangnya juga turut dianggap derhaka dan musuh kepadanya. Sebagai contoh, imam kampung iaitu Bapa Sakinah telah disihir kerana menentang fahaman yang dibawa oleh Abu Jah. Abu Jah menggunakan sihir untuk memusnahkan sesiapa sahaja yang tidak menerima kepercayaannya. Ini membuatkan Sakinah mencari Ustaz Adam. Abu Jah merasakan tidak selesa dengan kedatangan Ustaz Adam di kampungnya kerana menentang ajarannya. Adam berasa hairan dengan ajaran sesat yang dibawa oleh Abu Jah yang menyelewengkan akidah umat Islam di kampung itu, dan juga terkejut dengan apa yang benar-benar berlaku kepada keluarga Sakinah. Filem ini telah menyatakan bahawa betapa beratnya kewajipan seorang pendakwah sejati terhadap masyarakat, keluarga dan individu yang kurang iman dan tidak mempunyai pegangan agama yang kuat untuk menentang ajaran sesat sekeras-kerasnya. Kesimpulannya, dualisme dalam pendidikan merupakan masalah yang wujud dalam sistem pendidikan kita dan mengancam pemikiran anak muda. Membahagikan ilmu kepada ilmu agama dan ilmu barat boleh mendatangkan kesan buruk sekiranya terdapat bias dalam persepsi ilmu. Dari segi teknologi, ekonomi dan lain-lain, keagungan negara tiada gunanya. Tetapi dari segi akhlak, maruah diri dan prinsip Islam, ia akan runtuh tanpa tiang. Tamadun Islam dahulu telah pun mencorakkan sistem pendidikan yang seimbang. Namun pada masa kini, dengan teori dualisme ini mendatangkan pelbagai isu yang membawa keburukan kepada masyarakat. Tindakan perlu diambil untuk menangani masalah dualisme di negara kita. Setiap pihak perlu memainkan peranan masing-masing, terutamanya ibu bapa, untuk memastikan anak mereka mendapat didikan yang seimbang bagi membendung masalah ini, agar dapat melahirkan generasi yang majoritinya berpendidikan tinggi dan terbilang dengan akhlak dan budi pekerti yang murni. Dengan terbinanya sistem pendidikan yang lebih baik, diharapkan sewaktu generasi muda ini memerintah dunia, sistem ekonomi, politik dan sosial yang lebih telus dengan nilai-nilai Islam yang murni akan menyusul. Dengan itu tamatlah perbentangan kami. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kesilapan kami sendiri. Sekian, terima kasih.